Korang pernah dengar kan sebelum ni, kalau korang kena resdung, korang pergi jumpa yang pengamal perubatan atau tok bomoh ke apa, dia akan ambil ulat, lepas tu sapu dekat hidung, lepas tu ada keluar ulat, lepas tu dia kata, "Uih, banyak ulat-ulat keluar daripada hidung korang tu." Tapi sebenarnya benda ni salah lah. Sebabnya resdung ni ataupun kita panggil allergic rhinitis. Allergic rhinitis ni sebenarnya disebabkan oleh histamin. Histamin yang keluar daripada badan kita. So menyebabkan kita akan rasa gatal hidung, lepas tu kita akan berhingus, lepas tu akan mengeluarkan kahak warna hijau yang pekat. Itu memang simptom-simptom resdung lah. Biasanya akan berlakunya komplikasi lah, berlakunya acute ataupun chronic sinusitis selepas berlakunya allergic rhinitis. So biasanya bila hidung kita tersumbat, kita akan rasa tak selesa, gatal, mata kita mula berair, lepas tu mula ada keluarkan kahak, dan bila jadi macam tu kita akan mula sakit kepala. Itu antara komplikasi-komplikasi yang akan terjadi lah. Bila lebih daripada 12 minggu, biasanya akan terjadinya chronic sinusitis. Itu lebih teruk lah keadaan dia. Bila jadinya chronic sinusitis, boleh juga jadi komplikasi jadi otitis media. Otitis media ni macam mana? Otitis media ni jangkitan dekat kita punya telinga kita. So akan mengeluarkan nanah daripada telinga kita. Ini sebabkan komplikasi daripada resdung tu lah. Kalau biasa kita tengok banyak video ataupun ada yang mengamalkan ambil lipas, jumpa tok bomoh ke apa, ambil lipas sapu dekat hidung dan keluar ulat-ulat. Yang sebenarnya adalah ulat tu datang daripada lipas tanah tu. Ada dari kerajaan Afrika buat, dalam perut lipas tanah tu mengandungi 6,000 ulat. So bila lipas itu dipotong dan disapu di atas hidung, sebenarnya ulat itu adalah daripada perut lipas tu sendiri. So itulah sebenarnya datangnya ulat, bukan daripada hidung tetapi datang daripada perut lipas tu sendiri. So rawatan resdung ni sebenarnya adalah mencegah. Kita mencegah daripada histamin tu keluar daripada badan kita. Sebab macam mana histamin boleh keluar? Sebabnya kita alah kepada sesuatu perkara ataupun sesuatu benda. So macam mana nak cegah histamin tu keluar? Misalnya kita alah kepada binatang yang berbulu. So elakkan sentuh binatang berbulu ataupun bermain dengan binatang berbulu, sebab itu akan menyebabkan histamin keluar daripada badan kita. Yang kedua, kita alah kepada habuk. So kita kena cegah dengan memakai topeng muka untuk elakkan hidung kita dimasuki habuk. Yang ketiga, kita alah pada seafood. So kita dah tahu kita alah pada seafood, so elakkan makan seafood kerana akan menyebabkan histamin itu keluar. Dan kalau kita alah dengan bantal pada selimut yang berbulu, dia akan mudah sensitif dengan alahan tu. Selain daripada mencegah, kita boleh ambil ubat antihistamin. Biasa ubat antihistamin yang kita ambil adalah loratidin lah. Loratidin ni dia tidak mengantuk, compare dengan piriton ataupun chlorpheniramine, dia mengantuk. Ataupun kita boleh ambil nasal decongestant, kita akan titik dalam hidung kita supaya salur darah dekat hidung kita itu akan mengecut, so kuranglah pengeluaran histamin. Dia tidak boleh dirawat secara total, kita boleh mencegah dan mengurangkan simptom dia. Yang kita risau adalah komplikasi daripada resdung yang menyebabkan acute atau chronic sinusitis. Resdung boleh jadi disebabkan keturunan. Kalau misalnya mak ayah pernah ada resdung, anak kemungkinan juga ada resdung. So memang boleh jadilah. So korang dah tahu kan, ulat tu sebenarnya bukan datang daripada hidung yang gatal tu, yang korang rasa macam bergerak-gerak apa semua dekat hidung tu, bukan. Sebabnya datang daripada lipas tu. So korang tak boleh percaya dengan rawatan-rawatan tradisional yang menggunakan lipas ke apa. So sebaiknya jumpa doktor lah untuk dapatkan rawatan yang sepatutnya.